Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di pagi ini kita masih lagi sehingga saat ini masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghirup udara yang bersih, menikmati keindahan alam ciptaannya dengan segala macam kenikmatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Berkesempatan pada ketika ini saya mengambil beberapa minit masa pendengar semua untuk sama-sama kita melunakkan hati-hati kita, melembutkan jiwa-jiwa kita dengan basuhan tazkirah yang serba ringkas. Mudah-mudahan ia bermanfaat bagi kita. Saya masih lagi dalam siri kedua ini memetik kata-kata daripada orang yang hebat daripada kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana dalam bab 3 perkara ini kita petik daripada kata-kata daripada Ibrahim bin Adham, yang mana beliau pernah ditanya oleh seseorang, bagaimana kamu mendapat zuhud. Jadi Ibrahim Adham ni, dia asalnya daripada orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang berkerajaan, dan diriwayatkan dia ni adalah salah seorang ataupun seorang raja daripada sebuah negara, yang mana dia ni hidupnya dia suka berburu. Tu raja-raja dulu memanglah suka berburu, dan satu hari dia berburu, dia keluar berburu. Dan bila dia sampai kepada satu tempat, dia terdengar satu suara yang menyeru dia, "Hai Ibrahim." Begitulah lebih kurang dia. "Apakah kamu diciptakan untuk ini?" Maknanya diciptakan dia ni hanya semata-mata untuk berburu. Adakah kamu diciptakan untuk ini? Ataupun apakah kamu ni hanya diperintahkan untuk ini? Maka bila dia dengar suara tersebut, dia menjadi insaf. Lalu dia turun daripada kudanya, dan dia berjumpa dengan seorang pengembala. Lalu ditukarkan pakaian mewahnya itu dengan kepada pengembala, dan dia ambil pakaian pengembala tersebut. Apa yang ada pada kudanya dibagi pada pengembala tersebut. Dia ambil apa yang dipakai oleh pengembala tersebut, dan dia berjalan menuju ke Mekah. Dan Mekah dia bertemu dengan seorang yang ada sufi yang hebat, itu Sufyan As-Sawri dan juga Fuzail bin Iyad. Jadi bila bertemu dengan mereka, maka hiduplah dia bersama dengan mereka dan menjadi seorang yang zuhud dan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memusatkan pengibadatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ditanya oleh orang ramai, macam mana dia boleh mendapatkan zuhud dalam kehidupan dia, macam mana dia mendapat, ataupun bagaimana nak mendapatkan sifat zuhud dalam kehidupan. Maka dia menjawab, bisalah sati asya, boleh dengan 3 perkara, iaitu ra'aitul khubra muhisan wa laysa ma'i mu'nisun, wa ra'aitu tariqan tawilan wa laysa ma'i zadun, wa ra'aitul jabbar khadiyan wa laysa li hujjatun. Dia kata apa? Aku melihat kubur itu mengerikan, sedangkan belum ku dapati penolongku. Aku melihat jalan yang panjang, padahal belum ku miliki apa-apa bekalan.
dan aku melihat Allah Ta'ala Maha Perkasa yang akan membicarakan aku, padahal aku belum mempunyai hujah. Itu jawapan dia. Jadi kita melihat kepada tiga perkara. Kita ambil apa yang diperkatakan oleh Ibrahim Adham untuk mencapai sifat melebihkan ataupun dalam kehidupan kita itu, kita menjadi orang yang mencari akhirat tetapi tidak meninggalkan dunia. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, carilah wabtaghi fima atakallah, apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu itu untuk akhirat, cari, Allah Ta'ala sebut. Dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala kata wala tansa nasibaka minad dunya, dalamnya masa yang sama jangan kamu lupa kehidupan dunia kamu. Maknanya nak cari akhirat, carilah, jangan lupa dunia. Nak cari dunia, carilah, tapi jangan lupa akhirat. Jadi maknanya kita nak kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Kita tak mau jadi dunia kita dihina, dunia kita ni kena tipu daya, dunia kita ni selekeh, dunia kita ni dizalim dan sebagainya. Dan akhirat pula kita ni jadi orang yang teranaya, orang yang bukan orang yang teranaya, orang yang menganiayai diri sendiri dengan sebab kehidupan dunia kita begitu, ya. Jadi kita tak nak begitu. Kita nak dunia kita ni kita dapat, seperti mana Imam Asy-Syafi'i sebut, ya, dunia dalam genggaman, akhirat dalam hati, mati di kelopak mata. Itu kata-kata hebat daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dunia dalam genggaman, dunia ni kita pegang, kita pegang. Bila kita pegang, kita boleh buat, kita boleh corakkan dunia itu mengikut apa yang kita nak. Kita nak mengikut syariat Allah Ta'ala, kita boleh corak mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dunia dalam genggaman, akhirat dalam hati. Tetapi dalam masa yang sama akhirat itu duduk dalam hati kita. Maknanya apa yang kita buat untuk kehebatan dunia, untuk keperluan dunia, maka kita kaitkan dengan kehidupan akhirat, ataupun kita kaitkan dengan apa yang kita nak berjawab dengan hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat kala. Mati di kelopak mata, maknanya mati itu bila-bila masa boleh datang. Mati itu sangat dekat dengan kita. Jadi maknanya kehidupan dunia, ya, maka dia dibeza dengan sekejap saja, boleh sampai kepada kehidupan akhirat, iaitu kematian. Itulah dia kehebatan kata-kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi dalam apa yang kita ambil daripada kata-kata Ibrahim Adham ini, bagaimana kita nak dapat satu keadaan untuk kita kata apa, boleh beribadat di dunia ini bersungguh-sungguh, ya. Satu, apabila dia kata apa, aku melihat kubur itu mengerikan, sedangkan aku belum dapat penolongnya. Jadi dia kalau dia melihat apa, dia mengatakan bahawa kubur itu, keadaan alam kubur itu satu yang sangat mengerikan, di mana setiap orang yang masuk ataupun orang yang meninggal itu bila masuk di alam kubur, maka kubur itulah dia ada, itulah tanda-tanda kebahagiaan di akhirat. Apakah kubur itu sebagai rawdatun min riyadil jannah ataupun dia sebagai khufratun min khufarin niran. Jadi kalau masuk dalam kubur itu dia dah menjadi satu kenikmatan, maka itulah dia tanda-tanda kebahagiaan ataupun syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kubur itu memberikan, kita baca hadis-hadis Nabi, kisah-kisah daripada alim ulama, bagaimana sisaan yang berlaku di dalam kubur. Selepas saja langkah terakhir orang yang berada di atas kubur yang menghantar kita dan kubur itu, maka datanglah malaikat bertanya dengan segala macam soalan, dan bermulalah azab dan juga nikmat kubur di situ. Jadi kubur itu mengerikan. Sedangkan katanya aku tidak punya lagi, tidak punya lagi penolongnya. Jadi nak cari penolongnya.
apa penolongnya? Adakah dia pengawal peribadi kita semasa kita di atas muka bumi? Kita di atas muka bumi orang yang hebat, nak ke sana kemari ada pengawal peribadi, nak ke sana kemari diekori, nak ke sana kemari bagai-bagailah orang yang akan menjaga kita. Adakah itu sebagai penolong kita di alam kubur? Jawapannya tidak. Jawapannya, penolong kita di alam kubur itu adalah amal-amal yang kita lakukan di atas muka bumi ini, ya. Jadi hayat kita masih ada, Allah Ta'ala lagi bagi ruh pada kita, ya. Carilah penolong-penolong kita di alam kubur nanti, ya. Jangan bila dah sampai masa yang orang kata kubur kata mari, rumah kata pergi, kubur kata mari, barulah tercari-cari amalan-amalan sebagai penolong di alam kubur nanti, ya. Jadi waktu yang sihat ni lah untuk kita nak buat amal ibadat. Waktu yang Allah Ta'ala bagi kita sihat, waktu yang Allah Ta'ala bagi kita kaya, ada duit, waktu inilah kita nak bersedekah, waktu inilah kita nak buat segala amal yang berkaitan dengan duit. Bagi duit kita duduk dalam bank banyak-banyak itu belum tentu kita punya. Sebagaimana kata almarhum Datuk Ismail Kamus, ya. Datuk Ismail kata apa? Duit duduk dalam banyak tu belum tentu kita punya. Yang kita punya itu apa yang kita belanjakan. Yang kita belanja itulah yang confirm kita punya. Yang duduk dalam bank tu belum tentu kita punya, ya. Meninggal habis difaraidkan oleh anak beranak kita, waris-waris kita. Jadi carilah bekalan untuk ke alam kubur, kerana kubur itu suatu yang mengerikan, ya. Baik. Kemudian yang keduanya, aku melihat jalan yang panjang padahal belum kumiliki apa-apa bekalan. Maknanya jalan yang panjang, jalan menuju ke akhirat itu panjang, jauh jalannya, tetapi belum ada bekalan. Jadi lebih kurang yang tadilah, tadi dah masuk alam kubur mengerikan. Yang ni dia nak cerita jalan yang kita nak lalui itu panjang, macam orang yang musafir lah, nak sampai kepada satu tempat, ya. Tempat dalam satu hadis pun Nabi sebutkan, Allahu Akbar, dalam satu hadis Nabi sebut, jadilah kamu seorang pengembara, ya. Nabi kata, jadilah kamu sebagai seorang pengembara. Jadi maksudnya pengembara ni, ya, dia jadikan dunia ini sebagai satu tempat untuk dia nak cari bekalan menuju kepada satu tempat yang dia akan pergi nanti. Semua orang akan pergi yang kekal abadi, iaitu akhirat. Dunia ni hanya sebagai satu tempat untuk nak cari bekalan, sebab dia pengembara. Kalau mustautin memang dia duduk terihlah dalam dunia ni, tapi tak, kita adalah pengembara. Jadi dunia ni ad-dunya mazra'ah ilal akhirah. Dunia ni tempat kita bercucuk tanam, yang mana hasilnya nanti dituai di akhirat kelak. Jadi panjang. Jadi panjang ni maknanya bekalannya cukup. Kita kalau nak menyambut hari raya, ya, raya, tahun ni kita tak sambut lah, kan. Tahun ni tak sambut ni dalam arti kata tak merayakan, ya, hanya bersama-sama keluarga terdekat saja, kan. Tetapi nak cerita umumnya, orang nak sambut raya ni belum lagi puasa, orang dah buat persiapan dah untuk nak menyambut raya. 2 bulan lagi dah. Kalau kita pergi ke kedai nak tempah baju, dah habis dah, tak boleh tempah dah. Orang dah buat persiapan raya 2 bulan lebih, kan. Nak menyambut raya pertama, hari kedua, hari ketiga meriah lah, lepas tu dah tak meriah lah. Lepas tu mungkin hari-hari minggu saja orang buat jamuan rumah terbuka, ya. Tapi nak menyambutnya 2 bulan. Itu nak menyambut hari raya. Ataupun kita nak pergi Kedah, tarikh
Contohnya lah 31 hari bulan 12 nak pergi buat satu program keluarga ke, program reunion bash kita masa belajar dulu ke, 31 hari bulan 12, tapi kita dah buat persiapan daripada awal tahun dah. Kalau nak pergi jauh, dah tempah hotelnya, dah arrange dia punya jawatan kuasa dia apa semua, sebulan pun setahun kadang-kadang, sampai begitu lamanya. 31 hari bulan 12 kita pun sampai, habis balik satu hari je persiapannya satu tahun. Ini kan nak pergi ke satu tempat yang kekal abadi, takkanlah persiapannya hanya beberapa bulan, beberapa tahun, maka persiapannya adalah sepanjang kehidupan kita. Itulah dia persiapan menuju ke akhirat. Sebab apa? Perjalanan ke sana adalah jauh sangat. Tetapi ingat, dalam jauh-jauh itu, maka dalam perjalanan yang panjang itu, maka dia boleh jadi sekelip mata kita akan sampai ke sana, iaitu kematian. Dan yang ketiganya, Ibrahim Adham kata apa? Wa ra'aitul jabbar khadiyan wa laysa li hujjatun, dan aku melihat, maknanya aku mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu maha perkasa, yang akan membicarakan aku, padahal aku belum punya hujah, padahal aku belum punya peguam bela, padahal aku belum punya sesuatu yang akan membela aku. Jadi Allah Ta'ala itu maha gagah, maha perkasa, maha segala macam, segala-galanya, yang akan membicarakan kita. Sedangkan kita tak mempunyai lagi hujah-hujah untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia hujah-hujahnya itu? Iaitu melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala apa yang dilarang olehnya. Maka itulah dia yang kena kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti. Maka amalan-amalan yang kita buat itulah sebagai pembela, sebagai peguam bela kita bila mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat, pendengar-pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi dalam kesimpulannya yang kita boleh ambil daripada kata-kata Ibrahim Adham ini, maka dapatlah kita simpulkan bahawa untuk kita nak menjadikan kita ni orang yang dalam satu kata-kata hikmah dia kata apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jangan kita jadi orang yang cintakan dunia dan bencikan kepada kematian. Jadi kita nak dunia itu sebagai satu batu loncatan kita untuk kita menuju akhirat yang kekal abadi. Mana dunia ini yang kita lalu, kita nak kita ambil dia sebagai sesuatu yang boleh memberi kita satu manfaat, yang mana dengan dunia itu kita akan mendapat kebahagiaan di akhirat. Maknanya dunia itu kita tak boleh lari daripada kehidupan dunia, daripada alam roh masuk kepada alam rahim, masuk ke alam dunia, tak mau nak terus pergi ke alam akhirat, tak boleh. Kita kena lalu dia. Jadi kita nak lalu tu, kita kena lalu mengikut segala syariat. Kita nak kita ni lalu mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang hebat di dunia, hebat di sisi manusia dan hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengambil segala macam yang Allah Ta'ala kurniakan di atas muka bumi ini untuk kita menuju ke akhirat sebagai orang yang dirahmati, diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan jadi orang yang hina di dunia dan juga hina di akhirat. Kita tak mahu macam tu. Jadi umat Islam hari ini, kita nak mereka ni semua adalah orang yang hebat-hebat di atas muka bumi ini. Tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya kira itulah cukup untuk tazkirah ringkas untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripadanya. Ingat, selagi hayat kita dikandung badan, selagi mana kita bernafas, maka rajin-rajinlah kita pergi ke surau, pergi ke masjid sebelum kita dibawa datang ke surau ataupun ke masjid.
rajin-rajinlah kita solat berjamaah. Sebelum jamaah itu menyolatkan kita, rajin-rajinlah kita membaca Al-Quran sebelum Al-Quran itu dibaca kepada kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam